Dan kemudiannya apabila Abu Musa al-Ash'ari berdiri bercakap, kata kita setuju untuk pecat dua-dua orang, bangkit Amru bin Al-As ni, dia kata tuan-tuan semua dah dengar, tadi Abu Musa al-Ash'ari dah umum, kata jawatan Ali dilucutkan, saya wakil kepada Muawiyah, saya dengan ini mengatakan saya tidak melucutkan jawatan Muawiyah. Kononnya macam tu. Teruk sangat ke sahabat Nabi ni berebut jawatan? Satu. Yang kedua, bodoh sangat ke sahabat Nabi ni sampai boleh diperkena sampai macam tu. Tetapi itulah catatan sejarah yang dipersembahkan kepada kita sehingga kita semua percaya. Sedangkan tuan-tuan, yang dikatakan Amru bin Al-As yang digambarkan dalam sejarah tadi ni, jahat dia ni, berjanji dengan Abu Musa al-Ash'ari lain, tiba-tiba buat kot lain. Amru bin Al-As ini di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW kata, aslaman nas wa amana Amru bin Al-As. Nabi SAW kata, aslaman nas wa aman Amru bin Al-As. Nabi kata manusia yang paling kuat Islam dan manusia yang paling kuat imannya ialah Amru bin Al-As. Nabi kata, takkan orang yang Nabi kata bagus macam tu tiba-tiba nak main jahat macam yang diceritakan dalam sejarah kepada kita. Nabi tak kenal ke orang jahat? Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW kata, Nabi kata, inna Amr bin Al-As min salih Quraisy. Nabi kata sesungguhnya Amru bin Al-As itu di antara orang yang paling saleh di kalangan orang Quraisy. Dua hadis tu tuan-tuan sudah cukup untuk kita nak nampak siapa Amru bin Al-As ini. Satu orang manusia yang di-endorse, yang dicap, yang disahkan oleh Nabi SAW dari segi Islamnya dan dari segi imannya, dia orang yang cukup baik. Tidak cukup dengan itu, di dalam hadis Al-Bukhari menceritakan, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Amr bin Al-As ala jaishi zati salasil. Maksud dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Amru bin Al-As sebagai kepala kepada pasukan tentera di dalam perang Zatus Salasil. Dan di dalam hadis menceritakan yang terlibat di dalam perang itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini orang-orang yang cukup hebat, tetapi Nabi bagi Amru bin Al-As jadi ketua. Abu Bakar kena dengar cakap dia, Umar kena dengar cakap dia. Takkan orang yang seumpama ini diberi kepercayaan oleh Nabi SAW tiba-tiba dalam peristiwa tahkim dia mewakili pihak nak menipu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Perbezaan di antara catatan sejarah dan juga nas daripada Nabi SAW. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita kena husnuzan, kita kena berbaik sangka kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Amru bin Al-As ini semasa Nabi SAW hidup, dia pernah dilantik menjadi gubernur di Oman. Sampai Nabi wafat, dia masih menjadi gubernur di situ. Takkan orang yang tak bagus Nabi bagi kepercayaan sehingga hayat Nabi SAW habis, Nabi masih mengekalkan dia sebagai gubernur di situ. Hadis yang kita nak baca malam ni cerita tentang saat-saat akhir Amru bin Al-As ini. Kata Ibnu Shumasah, kami hadir ketika Amru bin Al-As ini menghadapi sakratul maut. Fabaka tawilan. Dia kata Amru bin Al-As ini menangis dekat-dekat nak mati. Sebelum tu, Paita Kembara KBD 8182 tolong ubah. KBD 8182 tolong ubah, mengganggu lalu lintas. Kata hadis tu, wahawala wajhahu ilal jidar. Menangis dia beralih tengok dinding. Dia tak mau tengok orang duk mai ziarah dia sakit. Ketika dia sakit menghadapi sakratul maut, sakit dekat nak mati ni, orang pakat mai ziarah, sahabat-sahabat Nabi pakat mai ziarah dia tak mau tengok muka orang yang mai ziarah dia beralih menghadap dinding.
فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. Anak dia duk pujuk dia. Anak dia kata, ayah, awak ayah buat macam ni. Orang mai ziarah ayah, ayah tak mau tengok muka mereka. Ayah duk tengok dinding. Awak ayah buat macam ni. Ayah tak ingatkah Nabi SAW berapa kali duk bagi berita gembira pada ayah? Hadis yang kita baca tadi. Nabi kata dia seorang yang Islam dan iman dia paling baik. Nabi kata dia salah seorang yang paling saleh di dalam masyarakat Quraisy. Nabi SAW lantik dia menjadi gubernur di Oman. Anak dia kata, ayah tak seduk buat sedih macam ni. Ayah ingat balik masa Nabi hidup, betapa kepercayaan Nabi kepada ayah. Anak duk pergi pujuk dia ni. Qala fa'aqbala biwajhihi. Bila dah anak duk cakap macam tu, baru dia beralih. Amru bin Al-As ni dekat-dekat nak mati ni, barulah dia beralih menghadap. Faqala Amru, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia beralih ke anak dia. Dia kata, aku nak abang dekat hang satu benda. Bila mati tak ada lain. Bekal yang paling baik ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata ke anak dia macam tu. Ni ayah nak abad kat hang satu. Kita ni siapa sekalipun, kita jadi raja ke, kita jadi khalifah ke, kita jadi governor ke, kita jadi siapa pun, kita orang kaya ke, kita orang yang disanjung tinggi ke, kita orang bergelang ke, kita ni siapa sekalipun, bekal kita waktu balik menghadap Allah ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu saja. Hang jaga kalimah ni, hang mati sebagai orang Islam, hang selamat. Hang rosakkan kalimah ni, hang mati tak ada Islam, hang susah. Dia kata kepada anak dia macam tu. Kemudian dia kata, inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Dia kata, ayah melalui 3 zaman dalam hidup ayah. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Dia kata ayah ni melalui 3 zaman. Zaman hak pertama ialah zaman ayah benci ke Nabi Muhammad ni, dan ayah rasa tak ada manusia lain yang lebih benci kepada Muhammad lebih pada ayah benci. Dia kata, wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Waktu ayah benci ke Nabi ni, ayah ingat satu aja, kalau boleh ayah nak tangkap Nabi, faqataltu, ayah bunuh Nabi ni. Benci ayah kepada Nabi ni sampai tahap tu, kalau masa tu dapat ke ayah, Nabi ni dapat ke tangan ayah, faqataltu, ayah bunuh dia. Dia kata, falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli nar. Dia kata, kalaulah ayah mati masa tu, ayah di neraka. Dia kata, ni dekat nak mati ni, dia flashback balik, dia recall balik, dia ingat balik apa hak dia buat sebelum ni. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminak fal ubayyaka fabasata yaminah qala faqabattu yadi. Kata dia, zaman yang kedua Islam masuk dalam hati ayah. Dia kata, dalam pada duk benci Islam, duk benci Nabi, duk apa tu, tiba-tiba Allah pilih dia untuk dapat hidayah Allah. Tiba-tiba saja ja'alallahu al-Islam fi qalbi. Dia kata Allah jadi ke Islam masuk dalam hati ayah. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ayah ni Islam dah masuk, ayah pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hantau tak, dia kata hari mula ayah terima Islam, ayah terima hidayah, ayah pergi cari Nabi, ayah sampai depan Nabi, ayah kata apa? Ayah kata ubsut yaminak. Dia sampai depan Nabi, dia kata dekat Nabi, wahai Muhammad, hulung mai tanganku. Dia pergi dekat Nabi, dia tak Islam lagi, dia pergi dekat Nabi, dia kata dekat Nabi, ubsut yaminak, wahai Muhammad, hulung mai tangan kanan ni.
Dia kata, fal ubayya'ka, aku nak bai'ah, aku nak janji taat setia, aku nak jadi orang Islam, aku nak pertahankan kamu. Dia kata lagu tu kepada Nabi SAW. Fa basata yaminah, Nabi pun suah tangan kanannya. Nabi suah tangan kanan dekat Amru bin Al-As. Kata Amru, faqabattu yadi, bila aku suah, aku pegang tangan Nabi, Nabi pegang tangan aku. Dia kata, qala, kata Nabi SAW, ma laka ya Amr. Nabi kata, apa hal ni Amru? Nabi kata, Nabi kenal dia orang kenamaan. Nabi tengok dia main dalam keadaan dia tak Islam lagi. Dia main di depan Nabi, dia kata, ya Muhammad, dia kata, suah main tangan kanan Sat. Nabi suah, dia jabat tangan kanan Nabi. Dia kata, aku nak janji taat setia kepada engkau. Nabi tanya dia, Nabi kata, malaka ya Amru, apa hal ni Amru? Qala, kata dia, aradtu an ashtarita, aku nak masuk Islam. Dia kata, tapi aku nak beberapa syarat. Dia kata ke Nabi. Qala, Nabi kata, tashtaritu bimadha? Nabi kata, kamu mau syarat apa untuk masuk Islam? Kata Amru, an yughfara li, aku nak masuk Islam dengan syarat semua dosa aku diampunkan oleh Tuhan. Dia kata, kalau sekiranya kamu boleh bagi jaminan aku masuk Islam ni semua dosa aku Tuhan ampun, tak ada masalah, aku boleh masuk Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah. Nabi kata, Amru, tahu tak kamu, masuk Islam menyebabkan Allah hapuskan semua dosa yang sebelum tu. Nabi kata dekat dia, hang tak payah minta syarat ni. Sebab apa? Sebab siapa pun masuk Islam, semua padam hak sebelum tu. Jadi dia ni kayaumi waladathu ummuh. Jadi dia ni macam hari mak beranak terbit daripada perut, bersih, suci. Nabi kata kat dia lagi, Nabi kata, wa annal hijrah tahdimu man kana qablaha. Bukan masuk Islam saja, orang yang ikut hijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai saja mereka di Madinah, bersih mereka daripada semua dosa. Nabi kata lagi, wa annal hajjah yahdimu ma kana qablah. Nabi kata bukan itu saja, bahkan siapa buat haji dan dia dapat haji yang mabrur, dia dibersihkan daripada semua dosa. Ini tuan-tuan, tiga ni jangan lepas. Kalau orang tak Islam, masuk Islam, cantik dia, bersih dia sebersih-bersihnya. Kalau dia ikut hijrah sama dengan Nabi, bersih dia sebersih-bersih dia. Hak dua ni kita tak ada, tak dan. Hak nombor tiga, barang siapa pergi haji dan dia buat haji ni dengan betul-betul ikhlas kerana Allah, dan dia dapat haji yang mabrur, balik dia macam hari budak baru beranak daripada perut mak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hari itu, hari aku pi depan Nabi, hari aku minta Nabi suar tangan kanan dia, hari aku jabat tangan Nabi, hari aku bagi syarat dekat Nabi, kalau sekiranya aku masuk Islam, aku nak Allah ampunkan dosa aku. Hari yang Nabi kata dekat dia, wahai Amru, siapa pun kalau masuk Islam, Allah bersihkan dia daripada dosa. Pada hari itu aku masuk Islam. Dia kata dekat anak dia, hantau dak, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapa nak abad dekat hang satu benda, itulah hari bapa jadi sayang dekat Nabi ni. Bapa rasa tidak ada orang yang sayang Nabi lebih daripada bapa. Dia kata, dia jadi sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wala ajalla fi aini minhu, sehingga kan tidak ada manusia yang paling terhormat pada mata aku selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang mata aku tengok dia dengan tengok penuh hormat, melainkan Nabi lah orang yang apabila aku tengok dia, aku rasa cukup hormat kepada dia. Wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu, sehingga kan tak kuasa aku untuk nak angkat mata tengok muka Nabi kerana hormatnya aku kepada Nabi. Dia hormat, dia sayang, dia segan ke Nabi ni, sampai nak tengok Nabi itu pun terlalu hormat dia dekat Nabi. Tak boleh dia nak jamah rupa tubuh Nabi dengan mata dia.
boleh nak sifatkan. Pasal apa? Pasal aku tak pernah pandang Nabi lama-lama. Pasal aku segan dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan ni ada buku tentang boleh beli. Buku dia panggil Syama'il Muhammadiyah. Apa Jabatan Mufti Pulau Pinang ada buat translation, terjemahkan buku ni. Syama'il Muhammadiyah, yang asalnya dikarang oleh Imam At-Tirmizi, imam hadis kita. Dia himpunkan dalam buku Syama'il ni cerita tentang diri Nabi SAW. Daripada start tajuk tu dia cerita tentang sifat tubuh Nabi. Yang kata Nabi Muhammad ni muka dia macam mana, dahi dia macam mana, kening dia macam mana, hidung dia macam mana, janggut dia macam mana, rambut dia macam mana, rambut dia belah di mana, rambut dia panjang mana. In detail dia cerita pasal Nabi SAW. Yang kata Nabi Muhammad ni pakaian yang dia suka apa, pakaian color apa, semua detail. Dia main sampai tajuk Nabi ni sifat peribadi dia macam mana. Dia cerita pula satu-satu. Nabi kalau makan macam mana, kalau minum macam mana, kalau berjalan macam mana, kalau semayang macam mana. Detail. Ada terjemahan. Saya tengok di kedai buku itu, Indonesia pun ada buat terjemahan kepada buku Imam At-Tirmizi ini. Syama'il Muhammadiyah. Ada tulis Syama'il Nabawiyah. Untuk beli, baca. Dia bawa main hadis-hadis cerita pasal Nabi, terjemahan dan huraian. Kalau ada satu ustaz mana boleh mengajar dia, ustaz ni suruh dia pegang teks tu baca. Kita nak kenal Nabi SAW, baca buku ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Amru bin Al-As kata, aku tak boleh nak sifatkan Nabi ni macam mana. Pasal aku tak pernah tengok dia lama. Kerana segan aku, hormat aku kepada dia begitu sekali. Dia kata, kalaulah masa tu walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah. Kalaulah masa tu aku mati cantik, dia kata, aku tentu dah ahli syurga. Dia kata, masa aku tengah doa ada dengan Nabi, aku sayang dekat Nabi, masa tu kalau Allah bagi aku mati cukup cantik. Dia kata, aku ni min ahlil jannah. Dia kata, summa walina asya, kemudiannya aku masuk peringkat ketiga dalam hidup aku. Aku diberi jawatan yang berbagai-bagai. Aku dilantik untuk menjawat berbagai-bagai jawatan, sehingga Nabi SAW sendiri lantik aku bagi jadi governor. Ma adri ma hali fiha. Aku tak tahu macam mana keadaan aku ketika menjawat jawatan itu. Dia kata, ni penyakit jawatan ni tuan-tuan. Oh, penyakit jawatan ni takut. Sebelum kita duduk jawatan, kita punya sikap lain. Setelah kita duduk di jawatan, sikap kita belum tentu sama dengan sebelum tu. Sebelum kita duduk di jawatan tu, kita ni kelihatan sangat bersih. Kita dah duduk di jawatan tu, baru tahu kita bersih tak bersih. Tak ada apa di tangan kita bercakap lain. Semua doa ada dalam tangan kita, cakap sudah lain. Maka Amru bin Al-As takut. Dia kata, aku melalui fasa yang ketiga di dalam hidup aku menjadi orang yang berjawatan dalam Islam. Aku menjadi governor yang menjaga satu kawasan besar. Aku tak tahu keadaan aku masa tu macam mana, Allah yang menilai aku ketika itu. Dia kata, fa idza ana muttu fala tashabni naihah. Aku cuma nak pesan satu. Kalau sekiranya aku mati dalam tempoh ini, dia kata, dalam tempoh aku berjawatan baik ni, janganlah kamu biar orang-orang yang duk teriak meraung mengiringi mayat aku. Dia kata, ini semua larangan agama. Dia nak sebut ni larangan agama. Apa dia? Naihah. Naihah ni meraung. Bila ada kematian, teriak, menjerit, rentak butang baju bagi putih, ronyai rambut, nak menunjukkan sedih yang melampau. Ini dilarang keras oleh agama. Maka Amru bin Al-As pesan, kalau sekiranya bapak mati, dia kata jangan ada orang yang main buat macam ni apabila bapak mati. Wala nar, dia kata, dan jangan ada orang yang mengiring mayat bapak ni membawa api. Sebab api ni simbol kepada Majusi. Dia kata tak mau bagi nampak pelik, tak mau buat macam mana Islam, buat macam mana Nabi buat saja. Tuan-tuan tengok apa nama Raja Saudi hak mati dulu pun macam mana
penyempurnaan mayat dia. Raja Saudi, tuan-tuan, satu-satunya negeri, satu-satunya negara dalam dunia yang pakai nama orang. Saudi ni nama dia, nama keluarga dia, keluarga Al-Malik Saud ni. Satu-satunya negara dalam dunia yang nama negara tu nama orang. Al-Mamlakah As-Saudiyah, Al-Mamlakah As-Saudiyah. Saud tu nama depa. Kaya tu sahabang lah. Saudi punya kaya ni tu sahabang lah. Minyak duk membuat keluar tu dia punya. Negeri pun nama dia. Minyak takkan bukan hak dia. Hak dia. Mati dia macam mana? Tak ada apa. Tak ada satu keramaian, tak ada satu benda yang besar-besaran, tak ada. Dia biasa aja. Macam mana orang tanam Nabi, satu manusia yang paling istimewa dalam dunia, macam itulah dikebumikan dia. Tuan-tuan tengok pula baru ni rezeki dapat kepada Sayyid Muhammad Tantawi, Syekh Al-Azhar. Allah bagi dekat dia satu anugerah, satu rezeki, pergi mati di Saudi. Pergi attend satu function di Arab Saudi, dah selesai apa semua, dah nak balik dah naik dah kapal terbang, masuk dah dalam aircraft, dalam kapal terbang dah masuk dah, rebah, angkat bawa keluar balik, bawa pergi hospital, meninggal. Anak pinak keluarga ada di Mesir tu, orang reti agama semua, mereka kata apa? Bapa kami Allah pilih untuk dikebumikan bersama dengan sahabat-sahabat Nabi di Baqi', selamat. Mayat bawa. Ini beza kita dengan mereka. Dia sunnah Nabi SAW. Mayat ni elok bawa, tak usah bubuh keranda di atas tu. Bawa sekujung dalam kain kapan tu, bawa lagu tu. Pasal apa? Pasal dia lebih membawa kepada orang yang tengok ingat kepada mati. Lagi kita duk buat coffin tu, keranda tu, macam-macam buat hiasan, orang tak ada takut apa, orang tak ada teringat kepada mati apa. Bawa macam mana orang-orang mati di Mekah, di Madinah, macam mana orang mati di Palestin, macam tu bawa, bubuh mayat dengan kain kapan saja atas pengusung tu, bawa nampak duk bergolek lagu tu. Orang tengok tu lebih menyentuh hati dia. Itu hikmah apabila ikut sunnah Nabi. Itu hikmah dia. Itu hikmah dia. Apabila kita piduk modify hak Nabi buat ni, dia hilang hikmah. Hilang hikmah. Buat dengan keranda bagi elok, dengan balut kain apa macam-macam, sampai jadi satu salah faham. Berlaku di satu kampung, saya sebut di mana. Jadi satu kampung, mayat dah siap mandi, dah kapan, dah apa, dah bubuh dalam keranda nak pergi masjid. Pasal tak ada kain hak nak tutup keranda tu, dia tak bagi mayat angkat buat pergi masjid. Tu kain hak duk tutup atas keranda tu, kain tu tak ada. Keluarga tak bagi angkat mayat pak mereka. Pergi cari di masjid, buka habis lemari semua, tak jumpa kain tu. Kerana tak jumpa tu, tak boleh angkat mayat pak mereka. Cari kain tu mai dulu baru angkat. Seolah-olah tak ada kain tu, tanam tu tak sah. Dia punya kelirunya masyarakat kita ni, dia antara hal ibadah dengan hal-hal yang mereka tambah. Nampak? Sedangkan sunnah Nabi SAW, dia suruh bawa lagu tu aja pi, supaya semua mata tengok ni, terus pak kata mai dalam kepala, dalam hati dia, ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni hari dia, hari aku tak tahu bila. Dia nampak tu mayat sekujung duduk dalam kain kapan tu, dia teringat Allah, dia teringat mati, dia akan berubah jadi orang baik. Amr bin Al-As dekat nak mati pesan dekat anak dia benda ni. Kalau ayah mati, dia kata jangan duk cari orang duk main teriak, duk bawa api macam orang Majusi ni, semua tak mau. Kita Islam, kita buat macam Islam suruh. Begitu. Fa iza dafantumuni, apabila bapa dah dikebumikan, apabila hangpa simpan, hangpa tanam bapa, fashannu alayyat turab shannan. Kubur bapa tu pastikan tinggi sikit daripada biasa. Itu sunnah. Mayat apabila ke bumi, dia tak mau flat rata macam tu, dia kena tinggi sikit. Perbahasan dalam fiqh panjang tentang benda ni. Ada kata tinggi kadar sejengkai, tidak boleh lebih daripada sejengkai dan sebagainya. Tapi hadis tidak ada detail mencerita, cuma dia mau tinggi sikit. Hikmah dia apa dia? Sebab mayat tu saat lagi lama-lama dia, perut dia pecah dan sebagainya, tanah tu nanti turun. Jadi kalau kita bubuh siap-siap bagi tinggi tu, bila berlaku tu, dia jadi sama balik. Itu tujuan dia. Benda tu kecil, tetapi yang kata orang baik, yang kata orang saleh, yang kata orang alim, yang kata orang reti agama,
Yang Nabi SAW kata, Amru bin Al-As ini di kalangan orang-orang soleh daripada Quraisy. Ini ceritanya. Dekat nak mati, dia pesan dekat anak dia, ikut sunnah-sunnah Nabi ni. Bila dikebumikan bapa, dia kata pastikan tanah tu tinggi sikit. Dia kata, summa aqimu. Tuan-tuan tengok perkataan yang dia guna. Summa aqimu hawla qabri qadra ma tunhara jazur wa yuqsamu lahmuha. Kemudian apabila selesai dikebumikan bapa, berdirilah kamu di sekitar kubur aku. Berdirilah kamu. Pasal apa? Dia pesan dalam hadis ni, dia kata summa aqimu. Kemudian berdirilah hampa semua. Pasal apa? Pasal di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? La an yajlisa ahadukum ala jamrah. Jika seseorang itu duduk di atas jamrah, di atas bara api, fatuhriqa thiyabah, sampai terbakar baju hak dia pakai. Duduk atas bara api sampai terbakar baju hak dia pakai. Fatakhlusa ila jildih. Api itu bukan takat terbakar baju, dia sambak mai sampai ke kulit orang yang duduk atas bara api ni. Nabi kata khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Itu lebih baik daripada dia pergi duduk atas kubur. Nabi kata larangan pergi duduk di atas tanah yang bawah ada mayat. Larangan itu sangat keras, tak boleh. Kalau kawasan tanah kubur baru, tak ada siapa tanam lagi, duduk tak apa. Tapi kalau kawasan tu bawah dah ada mayat tanam, dilarang duduk. Nabi kata daripada pergi duduk atas kubur, lebih baik pergi duduk atas bara api, atas jamrah, terbakar baju, terbakar kulit. Khairun lahu, itu lebih baik daripada dia. Cakaplah apa pun yang berbentuk tazkirah, untuk nak bagi ingat ni kepada orang yang mai iring jenazah ke kubur ni. Satu tazkirah bagi di atas kubur ni dalam keadaan berdiri. Bagi tahu yang kata kubur ni hadis cerita apa cerita dia, ayat Quran ada apa siapa cerita dia apa. Yang kata kubur ni boleh jadi raudhah min riyadil jinan, kubur boleh jadi satu taman daripada taman syurga, tapi kubur juga boleh menjadi hufrah min hufarin niran, boleh jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Ni pesan dekat kawah mai ni. Hari ni hari kawan kita, kita tak tahu hari kita bila. Saat lagi kita tinggalkan dia, saat lagi dia akan didatangi oleh Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir akan tanya dia macam cerita, baca hadis apa-apa sikit, agak-agak elok, satu doa bagi dekat dia. Itu disuruh oleh Nabi SAW. Dan Amru bin Al-As pesan benda ni, dia kata tolong buat benda ni dekat aku. Wa anzura madza uraji'u bihi rusula rabbi. Dia kata tunggulah sementara malaikat nak selesai pertanyaan dia kepada aku. Dia kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu hadis yang kita baca, berapa banyak benda yang kita dengar, yang kita ingat balik, kita tak ikut apa yang disebut oleh hadis ni. Nampak tuan-tuan? Satu hadis yang kita baca, apa benda yang kita nak ingat apa dia, oh kita tak buat semua apa yang disebut dalam hadis ni, kita tak buat pun. Masa belum terlambat untuk kita buat balik apa yang kita terlepas pandang, yang kita tak buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk nak ikut jalan kebenaran. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. Kita masuk muka surat 156. Muka surat 156. Bab ma jaa fil khilafah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan perkara jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku, menjadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah menjadi ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menjalankan hukum Allah yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Dia kata Nabi, dia khalifah zaman dia. Wafat dia, naik Abu Bakar As-Siddiq, diganti Umar Al-Khattab, diganti oleh Osman bin Affan, diganti oleh Ali bin Abi Talib. Ini semua adalah khalifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjalankan pemerintahan mengikut macam mana yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup Nabi.
Dia kata, menurut sebagaimana jalan yang dibuat oleh Nabi SAW, maka menjadi khalifah itu boleh ia dijadikan khalifah Rasulullah SAW yang mau kembali ke rahmatullah. Dia kata cara nak lantik jadi pengganti kepada khalifah ini boleh. Yang pertama, dengan cara khalifah hak ada tu, sebelum dia mati dia namakan pengganti dia. Itu boleh. Contohnya seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum dia mati, dia tunjuk dah, nak ganti aku Umar Al-Khattab. Itu satu, dia kata. Dan boleh juga dengan beberapa jalan lain daripada itu. Bermula dalil yang menunjukkan harus boleh jadi khalifah dengan dijadikan oleh khalifah yang mau mati itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qila li Umar bin Al-Khattab law istakhlafta qala in astakhlif faqad istakhlafa Abu Bakr. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, disebut dia ni sebagai satu orang yang alim. Memang dia alim. Kata dia, telah dikata orang dan diberi ingat orang akan bapa aku yang menjadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitu pada waktu sakit Sayyidina Umar mau kembali ke rahmatullah. Maka kata orang kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, adalah tuan hamba sekarang sudah sedia maklum di dalam sakit teruk. Ketika Sayyidina Umar sakit, tuan-tuan, Sayyidina Umar mati pasal apa? Kena tikam. Sayyidina Umar mati kena tikam ketika dia nak mengimamkan sembahyang di masjid. Orang upahan mai daripada belakang tikam rusuk dia, jatuh terburai, darah semua keluar di mihrab tempat imam ni. Di situ dia mai cerita macam-macam. Dalam kitab sejarahnya cerita, apabila dia kena tikam jatuh, dia tengok dia kenal orang yang tikam dia ni. Umar dan dia kata tangkap anjing ni. Ada satu riwayat cerita macam tu. Dalam keadaan duk sakit tu, Umar panggil anak dia ni, yang riwayat hadis ni, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak dia ni, dia panggil. Dia kata, tolong Sa'ad lari pi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Aisyah tepi masjid aja. Tolong Sa'ad pi ke rumah Aisyah, sampaikan salam aku kepada dia dengan lafaz Assalamualaikum. Tanya Aisyah, boleh tak boleh kalau sekiranya bapa mati? Umar kata, bapa nak dikebumikan di tepi dua kawan baik bapa. Siapa dia? Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tolong saya pergi tanya Aisyah. Ni dalam duk sakit ni, sayang kepada Nabi tu tak boleh nak lupa. Tolong saya, dia kata pergi rumah Aisyah, sampai salam bapa dekat dia, kemudian sekali dengan tanya dia, kalaulah sekiranya bapa mati, boleh tak boleh bapa dikebumikan dekat dengan kawan baik bapa? Siapa dia? Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Anak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bangkit terus pergi ke rumah Aisyah, bagi salam, bagi tahu bapa aku sudah kena macam ni. Bapa suruh tanya benda ni, macam mana Aisyah? Aisyah jawab apa? Aisyah kata, sebenarnya aku simpan, sebenarnya aku reserve tempat tu untuk aku. Dia kata, pasal apa? Pasal kubur Nabi tu rumah dia, rumah Aisyah. Pasal apa? Pasal Nabi tu suami dia. Pasal apa? Pasal hak sebelah Nabi tu Sayyidina Abu Bakar tu bapa dia. Maka Aisyah radhiyallahu anha ada hak untuk reserve tempat tu untuk dia. Satu rumah dia, satu Nabi itu suami dia, satu Abu Bakar tu bapa dia. Kalau dia duduk di tepi tu sebagai orang yang ketiga, cantiklah. Tapi Aisyah kata apa? Dia kata, oleh kerana yang minta ni Umar Al-Khattab, aku bagi tempat tu dekat dia. Tak apalah, kebumikan aku bersama dengan hak ramai-ramai lagi dibakar. Dia kata, dia korban benda ni. Umar Al-Khattab ni, dalam keadaan duk sakit tu, dia main cerita ni, orang pergi bisik dekat dia.
Wahai Amirul Mukminin, adakah tuan hamba sekarang sudah sedia maklum sakit teruk? Entahkan tuan hamba kembali ke rahmatullah, tinggal kami seperti mana ayam tak ada ibu. Dia berkata kat dia. Ataupun tinggal kami seperti kambing tak ada gembala. Maka jadilah kacau bilau orang yang tinggal ini apabila tidak ada kepala dan tidak ada pemimpin yang memelihara mereka, dan boleh membawa kepada bahaya akhirnya. Tuan-tuan, kalau tak ada pemimpin, bahaya. Pasal apa? Pasal siapa nak bagi final say, cakap yang last ni, nak kata apa ni, siapa nak bagi kalau ketua tak ada? Orang yang tidak dilantik menjadi ketua kata orang tak mau pakai, yang siapa? Maka perlunya kepada ketua ni pasal apa? Pasal apabila jadi apa-apa, hak nak bagi final say, penghabis punya arahan ni siapa? Pasal orang akan bagi idea, akan bagi pendapat ni ramai. A kata macam ni, B kata macam ni, C kata macam ni, D kata macam ni. Ni nak ikut hak mana satu ni? Dia perlu ada satu orang yang finalize benda ni, yang nak bagi final punya cakap. Hak nak bagi final itu pemimpin. Kalau pemimpin tak ada, kacau bilau satu negara. Maka menyedari benda ni lah tuan-tuan, apabila Nabi wafat, sahabat-sahabat semua duk ada di balai Saqifah Bani Sa'idah. Yang urus mayat Nabi siapa dia? Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, semua nama-nama besar sahabat duk ada di Saqifah Bani Sa'idah, duk bincang siapa nak ganti Nabi. Mayat Nabi ni siapa urus? Ali bin Abi Talib urus. Pasal apa Ali urus? Pasal dia orang yang paling dekat dengan Nabi. Pasal apa dia dekat? Pasal dia satunya, dia sepupu Nabi. Yang kedua, dia menantu Nabi. Pertalian darah dengan Nabi. Ada pihak ambil kesempatan atas apa yang berlaku ni. Mereka kata apa? Mereka kata tengok semua orang duk gila jawatan. Ali seorang yang ikhlas. Dia duk jaga jenazah Nabi. Bukan itu ceritanya. Cerita dia apa? Ni tajuk kita baca ni. Fil khilafah. Nak cerita kata soal khilafah itu penting. Maka semua sahabat duk ada di sana. Bukan kerana mereka mau jawatan, tetapi kerana perkara ini perkara penting. Cerita mai dalam sejarah ni kalau tuan-tuan baca, cerita yang menggambarkan sahabat ni berebut nak ambil tempat tu. Digambarkan dalam buku sejarah ni kunun-kununnya golongan muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah mai ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, ini semua muhajirin. Mereka orang Mekah mai ke Madinah, mereka nak jawatan tu. Orang-orang Ansar, penduduk Madinah yang tolong Nabi ketika Nabi mai, yang tolong muhajirin yang mai ni, pun digambarkan dalam sejarah kata nak juga jawatan tu. Digambarkan seolah-olah para sahabat Nabi ni gila jawatan. Seolah-olahnya jadi perdebatan, jadi perbahasan. Muhajirin klaim kata mereka lebih layak. Pasal apa? Pasal mereka orang Mekah sama dengan Nabi. Pasal apa? Pasal mereka orang yang mengalami susah ketika Islam mula bangkit. Pasal apa? Pasal mereka lah yang banyak berkorban untuk Islam pada zaman awal-awal dia. Kononnya Muhajirin klaim jasa-jasa mereka. Apatah lagi mereka adik-beradik dengan Nabi SAW. Ansar pula kononnya bangkit bercakap jasa mereka pula. Ansar kata kalau hampa mai, kalau kami tak tolong, hampa jadi macam mana? Jasa kami jangan dipandang kecil. Kami bagi harta benda kami setengah kepada hampa untuk nak mula kehidupan di sini. Kami yang isteri lebih daripada seorang, dua, tiga, empat, kami ceraikan bini kami bagi hampa menikah. Jangan kata kami tak ada jasa. Kononnya jadi bergaduh sampai macam ni. Sedangkan tidak ada nas yang menceritakan detail pergaduhan ini. Melainkan satu gembar-gembor yang dibuat oleh orang yang tidak senang dengan Islam. Oh ni benda ni tentang kita kena tahu. Pasal kita baca. Kita duduk sangka hak kita baca tu betul. Hak kita baca tu sejarah. Bukan Quran, bukan hadis. Apabila mai Quran ataupun mai hadis menceritakan tentang peribadi luhur para sahabat Nabi, kita kena pegang yang ni. Kita kena tolak sumber-sumber yang tidak pasti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu pada zaman Nabi, pada hari Nabi wafat.
Ini pula pada hari lain, barangkali dia kata bergaduh orang mau jadi kepala. Kawah bisik dekat Saidina Umar ni, dia kata kalau sekiranya Amirul Mukminin tak tunjuk siapa nak ganti ni, nanti jadi bergaduh, dia kata. Ataupun orang ini mau jadi kepala sehingga berbunuh-bunuh sama-sama Islam pula. Jikalau kiranya tuan hamba, yakni Umar, jadikan seseorang daripada siapa-siapa yang tuan hamba nampak patut jadi khalifah, maka bolehlah tuan hamba wasiatkan dan angkatkan dia menjadi khalifah daripada masa hidup tuan hamba ini. Dia ni kata kalau nak cantik, dia kata kat Saidina Umar, tuan lantik siap-siap, jadi orang tak bergaduh, dia kata. Macam kita lah ni lah, bukan dalam soal apa nama melantik jawatan ketua, dalam soal harta. Harta tinggal pergi banyak mana pun, tapi anak ada ni pakai duk perkembang tengok ni tanah bendang hak tahun ni ayah nak bagi kat siapa, ni tanah paya ni nak boleh ke siapa. Jadi anak-anak ni kita tak mati lagi daripada duduk congok lah. Oh, kata ya ni aku kalau boleh tanah paya ni jenuh lah. Dia kata nak tambun tanah ni saja 400 lori. Oh, kalau boleh tanah bendang ni lega lah. Tapi kalau tanah bendang ni ayah bagi kat adik bongsu, punggah jahanam aku, dia kata. Anak-anak ni. Jadi setengah ibu bapa ni tak mati lagi pun duk sakit kepala dah ni, esok bergaduh budak-budak ni. Jadi dia buat macam mana? Sebelum dia mati, dia hebahkan siap-siap. Ada kata ni, ayah bagi siap-siap dah ni, hak ni bagi kat dia ni, hak ni bagi kat dia ni, ayah bagi siap-siap, esok ayah mati empat jangan bergaduh, dia kata. Tengok-tengok, tak dan dia mati, lepas bergaduh, lepas hawin dia keluar. Apa pun tak ada, anak-anak ambil habis dah. Dia sedang-sedang tapak rumah dia pun bagi kat anak dah. Anak kata, ayah, geran dah main nama saya dah ni ayah. Saya duduk sembang dengan bini saya, kami nak masuk main dah rumah ni. Tu elok lah kalau ayah nak pergi rumah orang tua-tua mana pun, dia kata. Entah agak-agak anak-anak ni boleh buat tak benda ni? Boleh, tuan-tuan, boleh buat. Dengan tak main masjid mengaji, dengan tak ambil tahu agama ni, dia boleh buat. Ayah tukang nama saya ada ke ayah? Dah saya pun bukanlah nak halau ayah, tapi nak abang lah, tanah ni, rumah ni hak saya lah ni. Tuan-tuan, ni penyakit ni. Takut. Pasal apa? Benda yang melibatkan kuasa, benda yang melibatkan harta benda, ni benda boleh jadi macam-macam. Maka bisik kawan ni kepada Umar Al-Khattab ni, dia kata takut jadi bergaduh. Kerana dengan letak tuan hamba, tiada boleh siapa menarik diri daripada menurut dan mendengar apa perintah khalifah yang tuan hamba letakkan itu. Dia kata kalau tuan pilih siap-siap siapa, orang akan ikut semua. Kalau bagi pilih esok bergaduh, dia kata. Apabila didengar oleh Umar akan kata orang yang demikian itu, maka Umar pun menjawab. Kata dia adalah perkara menjadikan khalifah sebelum mati itu harus jua pada syarak. Dia kata memang tak salah, dia kata. Walaupun Nabi nak wafat, Nabi tak lantik siapa-siapa. Selepas Nabi wafat tu, perbincangan di Saqifah Bani Sa'idah tu, mereka tengok balik, oh, Nabi bila sakit, Nabi mau Abu Bakar menjadi imam sembahyang. Kalau dalam hal agama pun Nabi percaya Abu Bakar, ini pula hal dunia, Abu Bakar lah orang yang paling boleh dipercayai. Petunjuk tu ada, walaupun Nabi tak tunjuk terang-terang. Bila mai zaman Saidina Abu Bakar jadi khalifah, dia dekat nak mati, dia tunjuk siap-siap, dia tunjuk Saidina Umar. Jadi dua-dua pun boleh. Nak pilih sebelum mati pun boleh, nanti mati orang pilih pun boleh. Tengok yang mana sesuai. Maka jika aku jadikan khalifah itu siapa-siapa yang aku nampak layak, Umar kata, kalau aku pilih siap-siap sebelum aku mati, kerana sesungguhnya orang yang lebih baik daripada aku ada buat yang demikian itu, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah bagi Nabi SAW. Kalau aku pilih pengganti aku ikut Abu Bakar. Abu Bakar pilih aku sebelum dia mati, dia kata. Iaitu pada masa sakit maut Saidina Abu Bakar telah diangkatnya aku, kata Umar, untuk menjadi khalifah Rasul menggantikan dia kemudian daripada matinya. Abu Bakar pilih aku, dia kata. Maka jikalau aku buat sepertinya, maka tidaklah aku mengerjakan bid'ah, dia kata. Kalau aku buat, aku pilih siapa nak ganti aku, macam mana Abu Bakar buat, maka aku tidak buat benda bid'ah, aku tidak mereka benda ni. Wa in lam astakhlif lam yastakhlif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah sekiranya aku tidak buat macam mana Abu Bakar buat, yakni tiada aku jadikan siapa-siapa menggantikan khalifah aku ni, tidak juga aku buat bid'ah. Dan harus juga demikian itu, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih sesiapa untuk menjadi khalifah selepas wafatnya.
Kalau aku pilih pun aku tak salah, kalau aku tak pilih pun aku tak salah. Dua-dua dah ada contoh sebelum ni, dia kata. Maka dengan terang-terang sabda Nabi, tidak ada siapa yang nak menggantikan dia. Kata Tirmizi, ini hadis kisahnya panjang dan ini hadis sahih, dia kata. Nah, baik, kemudian dia kata khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Adakah menjadi khalifah itu dengan angkat orang Islam ataupun dengan wasiat Nabi? Maka kata ulama, adalah jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dengan mubaya'ah muslimin. Orang-orang Islam pilih dia dan bagi taat setia kepada dia daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kekuasaan dan yang tidak mempunyai kekuasaan. Yang setuju Abu Bakar ganti Nabi ni sahabat-sahabat besar yang ada kekuasaan dan rakyat marhain, hak ramai-ramai ni pun sebut Abu Bakar, semua thumb up, semua angkat ibu jari. Mereka kata kalau Abu Bakar cantik, kami sokong dia. Siapa nak marah Abu Bakar ni tuan-tuan? Baca Quran pun teriak. Abu Bakar As-Siddiq ni dia bukan jenis cengih, bukan jenis garang, bukan jenis duk marah orang. Abu Bakar As-Siddiq ni kalau jadi imam, baca Quran pun teriak. Macam ni dilantik jadi khalifah, tak ada siapa bangkang, okey semua. Maka dia dipilih oleh semua orang sekali. Sungguh juga tiada ada jadi khalifah dengan berwasiat Nabi yang berterang-terang, tetapi dengan isyaratnya itu ada. Dia kata isyarat daripada Nabi. Dan berkata ulama, yang pertama, apabila Nabi SAW menyuruh Abu Bakar gantikan tempat imam bagi sembahyang lima waktu di masjid itu, menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq itu lebih dahulu dikemukakan jadi gantinya kemudian daripada wafatnya. Kerana manakala hal agama diserahkan kepada dia dan digantikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apatah lagi dunia itu lebih-lebih lagi aula kepadanya. Ini yang orang pegang. Punya ramai sahabat duk ada, sahabat hak baca Quran lagi sedap pun duk ada, tapi Nabi mau Abu Bakar jadi imam. Maka itu menjadi satu signal, satu isyarat daripada Nabi. Kata Nabi suka dia. Kalau hal agama pun Nabi suka dia, apatah lagi hal dunia. Memang dia kena ganti tempat Nabi SAW. Dan ada lagi beberapa hadis yang menunjukkan yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dikehendaki Nabi menjadi khalifahnya, dan tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari di dalam bab Al-Istikhlaf. Buka dalam Sahih Bukhari ada lagi cerita-cerita tentang benda ni. Baik, dia kata kemudian jadi khalifah Nabi SAW itu harus dia dengan berapa jalan tu dia ulang. Dia nak cerita dua jalan ni lah. Khalifah ada, pilih pengganti pun boleh, ataupun biar bagi rakyat pilih pun boleh. Kita tak payah baca yang tu. Bawah sana tuan-tuan, dia kata jadikan ada berkhalifah itu wajibkah atas orang Islam. Yang tu tak payah baca. Maksud dia apa? Wajib. Ada khalifah, ada ketua, ini wajib ke atas orang Islam. Baik. Muka sebelah tuan-tuan, bawah tu. Bawah. Dia kata masalah kejadian khalifah itu 30 tahun. Yang ni kita baca. Yang saya gazet pada bulan lepas ni. Khalifah ini jumlah dia 30 tahun. Sesungguhnya telah datang khabar bahawasanya sebenar-benar khalifah itu 30 tahun saja. 30 tahun saja. Yakni di dalam 30 tahun selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh khalifah-khalifahnya. Itu saja yang dianggap khalifah Nabi. Lepas Nabi wafat, mula daripada tu 30 tahun. Siapa yang duduk dalam tempoh tu, itulah khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian daripada itu tidaklah cukup sempurna kejadian khalifah itu. Dan tidak cukup dijalankan apa jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna tak cukup sempurna kejadian khalifah itu ialah seorang yang naik jadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya dengan jalan berebut. Dia tak mahu. Rebut tak mahu. Kalau zaman kita lah ni pun kira dia kena pilihan raya jadi baru cantik. Kalau beli ahli parlimen, beli ahli Dewan Negeri, tak mahu yang tu. Tu kira tak cantik, tak gentleman dia kata lagu tu. Tak patut berlaku benda macam ni. Dan patutnya digubal satu undang-undang. Kalau ada yang melompat parti, tempat tu kosong, pilihan raya balik. Pasal apa? Pasal dia mengkhianati orang yang mengundi dia. Betul tak betul? Kena kata derah lah sikit. Kalau betul pun kamu nak derah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu standard. Memang itu standard. Siapa pun, dia bukan masalah parti A, bukan masalah parti B. Siapa pun kalau kena tak puas hati. Pasal apa? Pasal orang rakyat pilih orang lain pergi pegang kuasa. Tak mau macam tu. Dia kena gentleman benda ni. Dia dipilih atas parti cap A. Kalau dia nak lompat pergi parti cap B, dia kena kosongkan kursi tu. Orang pilih lain. Kalau orang mau parti cap B, tak apa. Itu pilihan orang. Itu baru gentleman, dia kata. Maka dalam Islam pun dia kata, bila main nak ambil jawatan khalifah ni, dia jadi berebut. Tak mau, dia kata. Itu sudah jadi keluar daripada yang agama mau. Maka tiada ada orang angkatkan dia. Orang tak angkat dia, tapi dia pergi berebut nak ambil. Tak mau macam ni, dia kata. Ini tak gentleman. Hanya naik ia mengaku khalifah sebagai seorang yang mau jadi raja besar, maka naik ia menjadi raja besar dengan pedangnya ataupun dengan kekuasaannya, guna kuasa untuk nak pegang apa-apa ni. Tak mau macam tu, dia kata. Biar orang pilih dengan cara yang selesa. Orang mau siapa, bagi orang tu naik. Begitu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata merampeh kerajaan itu daripada orang ramai. Tak mau macam ni, dia kata. Orang ramai mau orang lain, kita pergi rampeh, kita tak mau. Dia kata macam ni, tak mau. Dengan tiada mengendahkan sesiapa. Orang komplain, orang tak mau dengar. Dia nak buat cara tu juga. Tak boleh macam tu. Ni, kitab ni tulis tahun 50-an dulu. Nampak sesuai dengan bela ni. Apa hak dia tulis ni? Tengok. Kitab tahun berapa puluhan dulu ni. Tahun 50 dulu ni tulis. Tahun 40-an tulis. Sampai hari ni boleh lagi pakai apa hak dia tulis ni. Nah? Baik, dia kata maka sudahlah jadi khalifah Nabi SAW itu tidak sempurna sebagaimana hukum Allah dan hukum Rasulnya yang tiada tersemat di dalam kitab. Dia kata benda ni terkeluar daripada aturan agama. Tak ada dalam kitab, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Dan ada pun perjalanan khalifah kemudian daripada 30 tahun daripada wafat Nabi SAW itu pun tidak cukup sempurna juga dijalankan sebagaimana hukum syara. Selepas daripada 30 tahun, dia dah jadi tak apa nak cantik dah. Tak 100% dah ikut jalan Nabi SAW. Bahkan berjalan mereka itu dengan beberapa perkara yang zalim dan bertukang amat daripada jalan Nabi dan jalan Khulafa Ar-Rashidin. Dia kata terkeluar dah daripada jalan agama. Dia kata. Maka semua hal itu telah dikhabarkan oleh Nabi SAW sebelum daripada wafatnya. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Sufainah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khilafah fi ummati 30 sanah summa malakun ba'da dhalik. Nabi kata apa? Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sufainah radhiyallahu. Sufainah ni laki-laki. Sufainah kita kata radhiyallahu anhu pasal laki-laki. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Sufainah nama, kalau kita dengar kita kata perempuan lah kan, tapi laki-laki. Nama sahabat ini Sufainah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, kejadian khalifah yang sebenar-benar khalifah itu 30 tahun. Dia kata, Nabi sebut, tuan-tuan, ini yang dikatakan apa? Mukjizat Nabi. Mana ada lagi Abu Bakar belum lagi tahu nak jadi tak jadi khalifah. Kalau dia jadi nak jadi berapa tahun tak tahu lagi, tapi Nabi sebut dah. Nabi kata yang dikatakan khalifah aku ni dalam tempoh 30 tahun. Nabi Habang kata khalifah Nabi ni 30 tahun. Begitu. Maka di dalam 30 tahun itu ada cukup adil dan sempurna akan jalan khalifah itu. Dalam 30 tahun tu jalan Islam diikut sepenuhnya. Sebagaimana jalan Nabi SAW. Dan jadi luah Islam pada zaman itu. Adapun kemudian daripada 30 tahun itu, raja-raja besar dan sultan dan sebagainya yang menjadi pemerintah raja-raja besar dan sekalian sultan itu, tiada banyak lagi yang bersetentangan dengan jalan Allah, dengan jalan Nabi SAW. Lepas itu dia mula gelong. Dia tak ikut dah jalan agama hak sebenar ni. Bahkan ada yang zalim. Dia mula main dah, dia kata. Dan sebagai samun menyamun pada pangkat dunia dan sebagainya. Dia main dah. Dia jadi hubbur riyasah, dia kata. Hubbur riyasah, jadi gila dengan pangkat, dengan jawatan ni. Nak nak pangkat, nak nak jawatan ni sampai ke tahap pergi jadi macam-macam, pergi jadi leceh habis semua. Bergaduh ni sampai bukan setakat fitnah lagi dah, sampai ke tahap upah orang bunuh. Pasal kuasa.
Bukan setakat fitnah, bukan setakat rasuah, itu dianggap kecil dah lah ni. Kalau setakat buat fitnah dekat orang tu dianggap kecil lah ni. Kalau setakat main duit nak dapat kuasa, itu dianggap kecil lah ni. Lah ni dia dah main ke tahap apa? Kerana nak kuasa, upah orang pergi bunuh. Ini yang dia bagi tahu ni. Dia dah main ke tahap apa dia? Sebagai jadi samun menyamun pangkat dunia ini. Dah jadi sampai macam tu dah. Dia kata. Summa qala li Sufainah, amsik khilafata Abi Bakrin wa khilafata Umar wa khilafata Uthman. Summa qala li amsik khilafata Ali. Qala fawajadnaha 30 sana. Oh, yang ni yang nampak mukjizat Nabi ni. Dia kata kemudian berkata Sufainah kepada aku. Yang ni berkata Sufainah kepada Sa'id bin Jumhan, pegang olehmu akan jari kamu. Dia kata ni, hang kira dengan jari. Aku nak abang ke hang yang Nabi kata khalifah itu akan berakhir cukup-cukup 30 tahun. Hang kira dengan jari hang, dia kata. Supaya boleh aku bilangkan kejadian khalifah di dalam 30 tahun itu macam mana, dia kata. Iaitu khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lamanya 2 tahun, dia kata. Dia kira balik. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun aja. Dan kejadian khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab iaitu 11 tahun. Umar lama 11 tahun. Dan kejadian khalifah Uthman bin Affan 12 tahun. Uthman paling lama 12 tahun. Ingat balik kuliah kita bulan lepas, kita cerita Uthman jadi macam mana tuan-tuan, mai kepung rumah dia dan apa. Dan Uthman bin Affan ini berbagai-bagai tuduhan orang bagi dekat dia, dia clear semua tuduhan-tuduhan tu pun dia tak mau pakai. Dia kata Allahumma na'am, betul apa yang hang kata, tapi kami tetap nak bunuh hang hari ni. Kuliah kita bulan lepas. Dan Uthman bin Affan ni punya gentleman, sahabat-sahabat Nabi hak lain ni tawarkan diri nak mai pertahankan dia pada hari itu. Dia tak mau. Dia suruh semua orang pergi. Dia suruh dia pergi buat haji. Kerana itu time musim haji. Dia suruh semua orang pergi ke lain. Dia kata kalau sekiranya orang tak puas hati dengan aku, biar aku berhadapan dengan mereka. Tinggal dia dengan bini dia duduk jaga pintu. Bini dia terpotong jari-jari semua. Dia kerat jari bini dia. Dan dia ditikam ketika tengah baca Quran. Dikatuk kepala pecah dan sebagainya. Oh, ini Uthman bin Affan. Dia bertahan 12 tahun menjadi khalifah, dia kata. Kemudian berkata Sufainah lagi, yakni bagi Sa'id bin Jumhan, pegang olehmu akan jarimu, bilang, ambil sempurnakan tiga khalifah yang terdahulu tadi dengan kejadian khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, iaitu 5 tahun, dia kata. Jumlah berapa tuan-tuan? 30 tahun. 2 campur 11 jadi 13, 13 campur 12 jadi 25 campur 5 sedili jadi 30 tahun. Subhanallah. Hak Nabi sebut tu orang kata apa? Cun-cun dapat 30 tahun. Cun-cun ni maksud dia apa? Maksud dia ngam-ngam. Tepat-tepat dia dapat 30 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Nah, jadi khalifah itu ialah 30 tahun. Kata Sa'id bin Jumhan, maka kami dapati akan dia 30 tahun, dia kata. Kira balik tersirap darah. Oi, Nabi kata 30 tahun dulu, Nabi kata. Tiba-tiba hari ini terbukti cukup 30 tahun berakhir pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sambung hadis itu dia kata, qala Sa'id faqultu lahu inna bani Umayyah yaz'umuna anna al-khilafata fihim. Dia kata apa? Kata Sa'id bin Jumhan, kataku bagi sahabat Nabi yang bernama Sufainah itu, wahai Sufainah, bahwasanya Bani Umayyah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan dan kawan-kawan dia, mendakwa mereka itu akan bahwasanya kejadian khalifah sebenar-benar khalifah itu ialah pada zaman mereka itu. Mereka klaim, kata hak Nabi kata tu kena kat mereka. Sebenarnya apa? Dan tiada kepada Sayyidina Ali. Mereka kata, bila didengar oleh Sufainah akan kata Sa'id itu, lalu dijawab oleh Sufainah, qala kazabu banu zarqa balhum mulukun min syarril muluk. Dia kata apa? Dia kata dah. Sufainah kata, mereka ni bohong. Kalau mereka mendakwa kata 30 tahun tu termasuk dengan dia, dia bohong. Pasal apa? Tak dapat 30 kalau masuk dengan dia. Dia kata bahkan bohong mereka itu.
yakni berbuat bohong anak pinak perempuan yang hitam manis itu. Tiada mereka itu sebenar-benar jadi khalifah sebagaimana jalan syarak Islam. Tak betul, dia kata. Bahkan mereka itu raja daripada sejahat-jahat raja, dia kata. Zaman pemerintahan Umayyah ni dia macam-macam cerita dia dah main dah. Macam-macam cerita dah main dah. Yazid anak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dia serang Mekah sampai roboh dinding Kaabah. Dia dah main dah cerita, dah main macam-macam dah. Baik, dia kata, dan kerana mereka itu jadi khalifah dengan tiada suka hati sekalian orang Islam. Mereka naik secara paksa. Mereka tak naik dengan perkenan semua orang. Bahkan sekalian orang Islam Syam kena paksa semuanya mengakukan khalifah Rasulullah. Dan yang sebenar-benar sah khalifah itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib ridwanullah alaihim ajma'in. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan daripada Sayyidina Ali, dan telah berkata kedua-duanya tiada ditentukan oleh Nabi SAW pada jadi khalifah pada suatu daripada terus terang. Dan bermula hadis ini hadis hasan, dia kata. Tajuk baru dia kata ma jaa anna al-khulafa min Quraisy ila an taquma as-sa'ah. Ini pula ada satu hadis dia cerita, kata jawatan khalifah itu hak orang Quraisy sahaja. Lain daripada Quraisy tidak boleh memegang jawatan khalifah itu. Ada hadisnya begitu. Yang ini saya baca hadis dia saja. Dia kata, an Abdullah ibni Abil Huzail yaqul kana nasun min Rabi'ah inda Amr ibn al-As faqala rajul min Bakr ibn Wa'il la tantahiyanna Quraisy aw la yaj'alanna Allahu hadha al-amr fi jumhurin min al-Arab ghairihim. Itu hadis dia. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abil Huzail, kata dia adalah beberapa orang daripada Rabi'ah, yakni satu kaum namanya Rabi'ah, berhimpun orang-orangnya di sisi seorang sahabat Nabi SAW. Nama sahabat itu ialah Amru bin Al-As. Kita baca hadis muqaddimah tadi. Dia pergi berhimpun dekat dia. Di dalam duduk-duduk berhimpun itu, lalu berkata seorang laki-laki daripada anak pinak Bikr bin Wa'il itu, kata dia, pastilah mau berhenti orang-orang Quraisy daripada mengerjakan perkara fasik. Apa kerana berbunuh-bunuh dan berebut-rebut kebesaran menjadi raja besar dan pemerintah. Tidak pun berhenti daripada pekerjaan itu, ataupun Allah Ta'ala jadikan pekerjaan itu, iaitu menjadi ketua dan imam besar itu, umum bagi orang Islam sekaliannya. Orang pergi jumpa Amru bin Al-As. Dia kata dekat Amru bin Al-As, dia kata, awak orang Quraisy ni pergi jadi bergaduh pasal kerana jawatan ni. Dia kata, tak baguslah macam tu. Quraisy ini keturunan Nabi, tak sepatutnya tunjuk perangai tak elok sebab keturunan Nabi. Dia pergi cakap lagu tu. Kalau orang Quraisy tak berhenti daripada perangai tak elok ni, takut kot esok Tuhan buka jawatan khalifah ni bukan sahaja milik Quraisy, bahkan siapa orang Islam pun boleh menjadi khalifah. Dia pergi kata lagu tu dekat Amru bin Al-As. Maka terpulanglah kepada orang ramai daripada Arab nak pilih siapa pula jadi ketua sebagai ganti Quraisy yang sudah rosak ni. Apabila didengar oleh sahabat Nabi yang bernama Amru bin Al-As itu kata tu, dijawab dia, faqala Amru bin Al-As kazabta, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Quraisyun wulatun nas fil khair wasyarr ila yaumil qiyamah. Amru pun dia perbetul balik apa dia ni kata. Amru kata apa? Dia kata, bohong kamu, dia kata, bahwasanya pasti terpulang jadi ketua dan menjadi imam orang Islam itu lain daripada orang Quraisy. Tak mungkin, dia kata, kok mana pun Quraisy mesti jadi ketua, dia kata. Pasal apa? Kerana aku dengar Nabi SAW bersabda, bermula orang Quraisy itu adalah pemerintah manusia, sama ada pada jahat ataupun pada baiknya sehinggalah hari kiamat, dia kata. Nabi ada sebut, Nabi kata Quraisy dia akan memerintah seluruh orang Islam, sama ada pada zaman syar, zaman jahat, ataupun pada zaman khair, pada zaman baik, Quraisy tetap akan memerintah, dia kata. Maka syarah kepada hadis ni dia bagi tahu maksud dia apa. Sebelum kedatangan Islam, Quraisy yang menguasai Mekah. Apabila Islam datang, Quraisy juga yang menguasai Mekah. Maka Quraisy selama-lamanya dia kata adalah khalifah yang diiktiraf di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia kena pegang perjanjian ni, tuan-tuan.
Tu sampai hari ni hak duk pegang kunci pintu Kaabah tu siapa? Dia ada satu apa saya pun lupa. Bani apa ke depan ni yang duk pegang kunci Kaabah ni? Apa? Syaibah ke apa ke? Bani Syaibah. Depa ni pemegang kunci Kaabah. Daripada zaman Nabi duk ada dulu ni, depa ni diberi penghormatan untuk pegang kunci Kaabah ni, Bani Syaibah. Syaibah ni maksudnya uban. Pasal apa depa ni dipanggil Bani Uban tak tahu semua uban ke tak tahu. Bani Syaibah depa ni. Apabila Nabi mai daripada Madinah, mai comeback balik ke Mekah. Nabi buat comeback, balik semula ke tanah tumpah darah dia. Dan hari Nabi balik itu dia panggil Yaumul Fath, hari pembukaan kota Mekah. Bila Nabi masuk dalam Mekah tak ada tumpah darah. Nabi masuk dan kontrol balik, menguasai Mekah tanpa berlaku perang, tak ada tumpah darah. Di antara benda yang Nabi buat apa dia? Nabi minta pintu Kaabah dibuka. Nabi nak masuk semayang di dalam Kaabah. Masa tu kena pergi cari balik ni pemegang kunci Kaabah ni, Bani Syaibah. Dia mai dan dia buka. Dia tidak Islam, dia bukan orang Islam. Dan selepas itu Sayyidina Ali bin Abi Talib tunjuk intention, dia tunjuk minat dia tunjuk kemahuan dia untuk nak pegang kunci Kaabah. Dia beritahu dekat Nabi intention dia, kehendak dia, kemahuan dia untuk nak jadi pemegang kunci Kaabah. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Nabi kata pasal apa? Pasal memang turun-temurun dah pemegang kunci Kaabah ini adalah daripada Bani Syaibah, maka mereka lah yang akan memegang amanah ini. Nabi kata sampai hari ni tuan-tuan, sampai hari ni keturunan dia yang duk pegang kunci itu. Mailah Al-Malik Saud ke apa ke siapa, Raja Saudi siapa pun, King Abdullah apakah ada hari ni, kalau hari Ghuslul Kaabah, hari yang kata nak buka pintu Kaabah, yang kata kononnya basuh Kaabah, bukan basuh pun, masuk pi lak-lak apa lagu tu aja. Kan? Depa ni kena mai. Pemegang kunci Kaabah ni Bani Syaibah, dia kena mai bismillah buka untuk siapa-siapa masuk pun. Pasal apa? Pasal itu perjanjian yang dibuat sejak daripada zaman sebelum Islam sampailah zaman Nabi. Nabi meneruskan perjanjian itu, dan Bani Syaibah selepas daripada tu pakat masuk Islam semua sekali. Pasal apa? Pasal Nabi hormat, Nabi bagi penghormatan kepada depa. Depa kata Nabi boleh dengan kuasa yang ada dekat dia, dia boleh ambil kunci itu bagi kepada siapa-siapa untuk pegang, tapi Nabi menghormati perjanjian itu, mengenangkan yang tu. Depa masuk Islam, Bani Syaibah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini benda-benda yang jadi. Kemudian selepas daripada itu adalah perbincangan tentang Quraisy dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk satu tajuk yang sangat menarik tuan-tuan. Kira tak menarik ni tak ada, kira lagu tu. Dia jumpa ni kira menarik semua. Yang tu yang jadi nak kena mai tiap bulan tu, pasal menarik tiap bulan. Tajuk yang akan datang insya-Allah kita akan tengok bab ma jaa fil a'immatil mudillin. Itu tajuk dia, itu kata menarik. Tajuk dia apa? Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan a'immah, pemerintah ataupun imam-imam al-mudillin, yang menyesatkan orang yang diperintahnya. Dia jadi al-a'immah, dia jadi pemimpin, dia jadi pemerintah, tapi dia bawa rakyat semua terjunggung. Bukan dia nak bawa bagi jadi elok, dia bawa bagi jadi leceh, bagi jadi haru biru, bagi jadi tinggai agama, bagi jadi, ni dia panggil al-a'immah al-mudillin, pemimpin-pemimpin ataupun pemerintah-pemerintah yang menyesatkan orang yang duduk di bawah pemerintahan dia. Dan ada satu slot menarik di dalam tajuk ni, ialah apa? Dia akan cerita dekat kita satu kisah yang panjang, 2 muka surat ke apa, ke kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, dia duduk senioriti yang keberapa dalam mazhab 4? Dia senioriti yang keempat, dia yang paling junior. Kalau kita susun imam mazhab mengikut senioriti, ikut hak paling lama, hak paling tua, dia start dengan Abu Hanifah. Imam Hanafi ni dia mula sekali. Kemudian Imam Malik bin Anas, dia duduk tangga kedua senioriti imam mazhab. Kemudian dia mai imam kita Imam Asy-Syafi'i, duduk tangga yang ketiga. Kemudian dia mai yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Maka oleh kerana tu, kalau kita tengok dari segi metodologi, kita tengok dari segi method
menyimpulkan hukum imam-imam mazhab ni, mazhab Ahmad bin Hanbal, dia sangat mengambil berat tentang nas yang sahih. Pasal apa? Pasal selepas zaman imam mazhab 4 ni, selepas zaman habis dah Abu Hanifah, habis Imam Malik, habis Imam Syafi'i, habis Imam Ahmad bin Hanbal, baru dia main ni imam-imam hadis ni. Baru dia main Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmizi, baru main. Jadi maknanya sebelum daripada main ni imam-imam Bukhari, Imam Muslim ni, imam mazhab dah ada dah. Hadis belum diklasifikasi pada zaman tu. Hadis ni belum lagi diklasifikasi, ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, tak ada lagi. Dah habis zaman imam mazhab 4 ni, mai Imam Bukhari, mai Imam Muslim, barulah depa kumpulkan hadis ni, depa mula menilai hadis ni, mulalah depa letak ini hadis sahih. Pasal apa? Ini syarat-syarat yang dipenuhi, maka dia sahih. Maka dengan kerana tu, kadang-kadang dalam beberapa pendapat imam-imam mazhab ni, ada pendapat yang dia berpegang kepada nas yang tidak cukup kuat, ada lagi nas lain yang lebih kuat. Maka kerana itulah berlaku perbezaan pendapat di kalangan imam-imam mazhab ni, kerana hadis belum diklasifikasi lagi, belum dikelaskan kepada sahih, kepada hasan, kepada dhaif, kepada maudhu' dan sebagainya. Ini kita kena faham, baru kita boleh nampak apa cerita sebenarnya. Oleh kerana Imam Ahmad bin Hanbal dia last, dia dah dekat dengan geng-geng imam hadis ni, dia dah dekat dengan Imam Bukhari, dengan apa ni, dia dah dekat, maka dia lebih mengambil kira tentang nas-nas ni. Maka mazhab yang ada di Saudi ni, Mekah, Madinah ni, mazhab apa? Mazhab Hanbali, bukan mazhab Wahbi. Mekah, Madinah tu Hanbali, mazhab Hanbali. Hanbali ni apa dia? Dia nas, dia mau nas. Kalau kira semayang takbir tangan duk tang mana dia mau nas. Imam lain pun nas juga, tapi dia dekat dah zaman orang nak klasifai hadis, maka dia kira hak mana hadis lebih kuat, dia pakai yang tu. Macam dalam mazhab Hanbali, dia mazhab hadis, dia bacaan semasa rokok dan sujud, dia kata hadis yang lebih kuat mengatakan baca subhana rabbiyal a'la. Hadis itu lebih kuat daripada hadis yang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita nak baca mana satu pun tak salah. Kita baca subhana rabbiyal a'la pun tak salah, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun tak salah. Dua-dua ada hadis. Cuma hadis yang lebih kuat mengatakan bacaan dia subhana rabbiyal a'la. Masa rokok subhana rabbiyal azim. Jadi baca macam mana pun tak apa. Jangan kerana tu pergi berkelahi sampai kenuri dia pun kita tak pergi. Ni kita ni dia pergi jadi lagu tu. Jangan sampai jadi macam tu. Pasal apa? Kita memahami kepelbagaian pendapat dan memahami nas yang dipilih untuk dibuat sandaran, maka kita akan jadi satu orang yang terbuka untuk nak menerima kepelbagaian ini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ni dia akan mai pada bulan depan insya-Allah, kalau kita panjang umur, sihat, semua ada masa elok, kita baca cerita Imam Ahmad bin Hanbal ni, apa ujian yang kena kat dia kerana dia ditakdirkan berhadapan dengan al-a'immah al-mudhillin ni, dengan khalifah yang sesat ni. Ahmad bin Hanbal satu imam mazhab yang cukup hebat, akhirnya apa jadi dekat dia? Dia terperosok ke penjara. Apa jadi kepada Ahmad bin Hanbal? Dia dihukum sebat. Buhjil dah tak apa dah, sebat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi satu protection, bagi satu perlindungan kepada dia. Semakin disebat semakin okey dia, semakin disebat semakin okey dia. Sampai tukang sebat penjara ni disuruh sebat di belakang badan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pergi sedekah atas kepala Imam Ahmad. Pasal apa? Pasal tak mati. Pagi sebat, petang sebat, pagi sebat, petang sebat, pagi sebat, petang sebat, tak jadi apa. Sakit, berdarah meleleh sampai ke kaki. Kita akan baca detail dia nanti. Tak mati. Jadi tukang sebat ni dia bagi di kepala. Bagi di kepala pun tak jadi apa. Badan getah ke apa pun tak tahu, Allah bagi kat dia. Tak jadi apa. Sehinggalah tukang khalifah yang
menyumbat Ahmad bin Hanbal ke penjara ni, turun ganti dengan orang lain. Khalifah baru naik pegang jawatan, dia suruh bebas Imam Ahmad bin Hanbal. Dia suruh bebas. Bila bebas Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia balik ke masjid mengajar macam biasa. Dia mengajar macam biasa. Satu hari tengah dia duduk mengajar, kawan hak sebat dia sampai balung kepala ni main mengaji kat dia. Apa jadi bulan depan insya-Allah kita tengok. Allah. Kan? Tak boleh lah. Perhabis tak ada guna lah ni kan. Apa jadi ni bila Syekh ni main ni? Dia yang duk sebat Imam Ahmad bin Hanbal dalam penjara ni, sebat berdarah sampai ke perut betih, duk meleleh darah ni, sebat sampai bubuh di kepala tak mati. Tiba-tiba main mengaji. Main tu pula dalam keadaan apa? Buta mata dia. Buta dia ni. Dia main mata buta. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, kawan dia kenal. Ini pula kawan yang sebat belakang dia. Takkan dia tak kenal. Sambil duk mengajar dia, tengok-tengok, dia kata tak silap dah Syekh ni yang duk sedekah aku hari tu ni. Apa jadi insya-Allah bulan depan kita tengok. Dia gulung sejadah pergi sebat balik ke atau apa? Insya-Allah kita tengok bulan depan. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan Allah bagikan kita taufik dan hidayah. Allah kekalkan kita di atas iman. Allah matikan kita dalam iman. Allah bangkitkan kita di akhirat bersama orang yang beriman kepada Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu wa amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.